KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Trans Didik TV KPM bersama saya Azhar Hilmi. Apa khabar? Pagi tu nampak tu ceria kan, ada yang tengah sarapan, ada yang tengah exercise. Walau apa pun yang kita buat, pastikan kita sentiasa menjaga SOP, mematuhi SOP untuk membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada. Sebab kita belum lagi menang. So peranan kita ni sangat-sangat penting untuk menurunkan kadar jangkitan kes. Baik, untuk pagi ini kita nak belajar sama-sama subjek matematik. Topik kita, saya dengar macam near, tapi tak pastilah. Kejap lagi kita nak tanya cikgu sendiri. Kita saksikan dulu profil guru ini. Alright, sekarang ni macam mana saya nak pastikan ni sama-sama berat sebelah pun. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cikgu, selamat pagi. Apa khabar cikgu? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa yang khusyuk sangat tu? Cikgu, saya masuk pun awak tak perasan ni. Itulah cikgu, minta maaf cikgu, saya tak perasan cikgu. Saya Khusyuk sebab tengah pening cikgu. Macam mana saya nak bagi balance cikgu antara belah kiri dengan belah kanan ni? Saya duk buat daripada tadi tak jadi. Baik Azhar. Sebenarnya kebetulan. Baik. Kalau dari segi matematik kan, neraca timbangan ni kalau ianya seimbang, ada maksud dan kegunaannya. Tetapi kalau tak seimbang pun, tetap ada maksud dan kegunaannya. Yang ini ada kaitan dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, so dua-dua ada sebab dan ada kita apa tadi Ustaz? Maksud dan kegunaannya. Maksud dan kegunaannya, itu dia. Baik, kejap lagi saya nak belajarlah cikgu. Saya tak puas hati ni kenapa tak sama berat ni kan. Tapi sebelum tu cikgu, yang mana sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Azmi. Kan cikgu macam kita sebut tadilah, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu. Betul. Saya dengan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita ada ceritain pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Baik. Ini sama-sama kita nak mematuhi dan juga menjaga kebersihan diri kita. Itu dia. So peranan yang berada di rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik. Cikgu, ada kawan-kawan saya dah mula bisik-bisik, dia kata, "Abang, saya nak masuk juga, saya nak belajar juga." Boleh tak saya panggil dia orang cikgu? Boleh, silakan. Boleh. Baik, saya nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk. Itu dia, dah masuk dah. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka mic anda nak dengar suara-suara keramat rakan-rakan saya ini. Sihat ke? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sihat tu macam marah kat saya je. Sihat. Baik, cikgu, kita berkenalan dengan diorang boleh cikgu? Silakan. Okey, kita nak berkenalan dengan anda semua rakan-rakan saya yang berada di Google Meet pada ketika ini. So kita nak mulakan dengan rakan kita yang pertama. Silakan, Adri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adri Iskandar bin Rosman. Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Rempah Tampin. Perkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Adri. Adri Iskandar. Seterusnya Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Adam Haikal bin Ahmad Fuad. Sekolah Menengah Agama Rempah Tampin Negeri Sembilan. Baik, itu dia Adam bersemangat, nampak suara Adam cikgu. Kan, itu dia. Tak sabar sebenarnya nak bersama-sama. Baik, seterusnya rakan kita yang seterusnya, Khairul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Khairul Anam bin Muhammad Saiful Islam. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Rapah Tampin Negeri Sembilan. Hai, selamat berkenalan. Hai, selamat berkenalan Khairul. Wah, Khairul pun siap pakai headset tu macam nak main game je kan. Tapi pagi ni bukan main game cikgu. Bukan main game. Khairul nak belajar bersama dengan kita. Baik, kita nak teruskan dengan rakan kita yang seterusnya. Kristina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kristina binti Ahmad Zaidi daripada Sekolah Menengah Agama Rempah. Selamat berkenalan. Baik, selamat berkenalan. Halus suaranya. Halus suaranya. Kan seperti orangnya juga. Baik, rakan kita yang seterusnya, Muna. Silakan. Hai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Munawwarah binti Muhammad.
daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Hai, selamat kenalan. Selamat berkenalan Muna. Alright, dan rakan kita yang terakhir. Tak lain tak bukan. Silakan. Kalau dekat nama Google Meet dia tulis Lutfi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya warahmatullahi. Sakinah binti Mak Anjadin. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Repah Tampin. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Sakinah. Terima kasih banyak. Itu dia rakan-rakan kita yang berada di Google Meet. Saya yakin dan percaya anda yang berada kat rumah pun dah tak sabar sebenarnya nak belajar sama-sama untuk subjek matematik dan juga persamaan linear pada pagi ini. Tapi cikgu, kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan topik kita pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Pada pendapat saya, apabila kita mempelajari topik persamaan linear, kita dapat memahami maksud antara persamaan dan juga pemberi ubah. Selain itu, kita dapat membezakan antara ungkapan dan juga persamaan linear dalam salah satu pemberi ubah. Pada pendapat saya, antara kelebihan mempelajari topik persamaan linear ini, kita akan dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan situasi kehidupan harian dan menterjemahkan maklumat kepada ayat matematik dalam bentuk persamaan linear. Pada pendapat saya, mempelajari topik persamaan linear ini sebenarnya menarik minat saya untuk mempelajari matematik kerana ianya banyak berkait rapat dengan situasi seharian kita. Malah saya rasa sangat teruja untuk mendalami ilmu matematik ini kerana ianya sangat menyeronokkan. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita matematik dan juga topik kita persamaan linear. Rata-rata semua suka cikgu dan teruja bila kita nak belajar berkenaan dengan subjek ataupun topik kita persamaan linear. Tapi sebelum tu nak tanya juga cikgu, apa yang kita nak belajar dan apa yang cikgu nak tekankan dalam topik persamaan linear ni cikgu? Baik, terima kasih Azhar. Yep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini bersama Cikgu Azmi kita akan mempelajari topik persamaan linear. Matematik KSM tingkatan 1. Baik. Cuma hari ini kita akan lebih memfokuskan kepada persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Azhar. Okey. So kita nak belajar berkenaan dengan persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Tepat sekali. Sebenarnya banyak lagi cikgu. Banyak lagi. Okey, so kita ambil satu. So kepada anda yang berada dekat rumah, boleh make sure pastikan anda ada pen, ada kertas atau buku nota untuk pastikan kita nak ambil nota-nota penting, mungkin jalan kira, mungkin tips-tips yang berkesan daripada Cikgu Azmi sekejap sahaja lagi. Alright cikgu, kita nak berhenti rehat seketika boleh cikgu? Boleh, tapi sebelum tu jangan lupa. Okey, sebelum tu cikgu kita ada tagline kita cikgu. Hampir lupa tadi. Okey, yang mana kita ada heart ni, kan love ni. So macam mana cikgu, silakan. Ada hati, semua jadi. Sekali lagi cikgu. Ada hati, semua jadi. Berebo. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Cikgu Azmi yang handsome ni, ganteng orang kata. Kan bersama kita pada pagi ni untuk kita nak belajar subjek matematik dan juga topik kita persamaan linear. Saya yakin dan percaya cikgu, adik-adik kita dekat rumah dah ready dah cikgu. Semua dah angkat. Macam tu dah dia kata dah ready dah nak belajar. Baik, kita nak tanya juga rakan-rakan saya di Google Meet. Anda semua dah ready ke belum? Belanja saya double thumbs up sikit. Alright, itu dia. Semua dah bersiap sedia untuk belajar pada pagi ini. Baik cikgu, tak nak dengarkan masa lagi. Kita nak teruskan kelas kita pagi ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Azhar. Yep. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang topik persamaan linear. Baik. Terutama persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Tapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yep. Baik.
pada hari ini insya-Allah murid dijangka akan dapat pertama mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Baik. Jadi ini dua perkara yang akan kita sentuh pada hari ini insya-Allah. Alright. Baik. Kita pergi seterusnya. Sebelum saya nak tanya kepada murid-murid, saya nak tanya pada Azhar dululah. Okey cikgu. Alamak, ini yang nervous tiba-tiba. Saya dengar Boleh, cikgu. Tu pun saya dah risau dah cikgu. Baik, tak apa, boleh insya-Allah Okey, Okey, insya-Allah Azhar. cikgu. Sebelum saya tunjuk ni, saya nak bagi tahu dululah. Nanti ada dua situasi. Baik. Okey. Jadi saya nak minta Azhar cuba respon apa yang Azhar dapat lihat daripada situasi tersebut. Baik. Kita bagi yang pertama Baik cikgu. Baik. Dah sedia Boleh cikgu. Kalau salah cikgu betulkan saya, okey? Boleh insya-Allah. Baik juga, Okey. cikgu. Situasi yang pertama, kita ada sekeping wang shilling 50 sen. Sekeping wang shilling 20 sen. Baik. Dua keping wang shilling 10 sen. Dan dua keping lagi wang shilling 5 sen. Baik. Okey Dan diberikan juga kepada Azhar sekeping wang kertas bernilai RM1. RM1. Jadi apakah yang Azhar boleh simpulkan daripada rajah ini? Apa yang boleh saya simpulkan dalam rajah ini cikgu, kalau mengikut yang pertama duit shilling, kita mendapat jumlah shilling tu banyak tetapi nilainya sama RM1. Okey. Kalau belah sana saya dapat nilai kuantitinya satu je saya dapat tapi nilai duit tu sama juga RM1. So kedua-duanya sama cikgu. Oh, tepat sekali Azhar. Hebat Azhar. Terima kasih cikgu. Sebenarnya soalan tu senang cikgu. Baik. Kita lihat betul tadi kata Azhar, sebelah cikgu. kiri kita nampak duit shilling, sebelah kanan duit kertas kan. Baik. Tapi nilai dia sama. Dalam persamaan linear, okey, konsep ini kita akan gunakan simbol sama dengan. Oh, okey. Sebab dia sama kan? Baik cikgu. Okey, baik. Kita lihat yang kedua. Okey, nervous balik. Kita ada kali ini 3 tambah 4. Baik. Dan diberikan juga kepada Azhar 2 tambah 3. Baik. Okey, cuba Azhar cuba bagi respon tentang ini. Okey, untuk kedua-dua angka ni cikgu 3 tambah 4 dengan lagi satu 2 tambah 3. Mempunyai kalau dicampur nilainya tak sama cikgu. Kalau 3 tambah 4 jadi 7, 2 tambah 3 jadi 5. Betul. Itu je lah yang saya nampak cikgu. Baik, tepat sekali. Bila nilai tak sama, agaknya kita guna simbol apa? Kalau nilai tak sama, simbolnya saya tak pastilah tak cikgu. pasti, baik. Kalau tak sama, kita akan gunakan simbol tidak sama dengan. Okey. Ini tidak sama dengan cikgu. Okey. Yang sama, ini tak sama. Baik. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Baik. Okey, baik. Ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Baik, saya berikan contoh kat sini. Yang pertama kita ada contohnya X tambah 2 sama dengan 5. Baik. Dan satu lagi kita ada Y tolak 7 sama dengan 11. Ini contoh bagaimana ayat itu diberikan nama sebagai persamaan. Okey. Baik. Mari kita pergi ke aktiviti yang pertama. Baik, jom cikgu. Okey, baik. Ini kita akan buat aktiviti dengan pelajar ke cikgu? Dengan pelajar. Okey, baik. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum pada aktiviti, saya nampak sebelah saya ni ada whiteboard cikgu. Ya. Ada nama-nama pelajar-pelajar kita cikgu. Betul. Dan saya nampak ada bintang dia cikgu. Apa fungsinya cikgu? Baik, terima kasih Azhar. Ini yang kita nak buat untuk aktiviti pertama ni. Okey. Dan juga aktiviti seterusnya. Baik. Saya terangkan dulu Baik, okey, silakan, aktiviti cikgu. pertama ni kita akan melihat apakah perbezaan di antara ungkapan dan persamaan algebra. Baik. Di sebelah sana di whiteboard tu ada ada peta bulatan. Kalau Azhar dapat lihat sana. Okey, peta bulatan tu. Okey, ada 2 peta bulatan. Satu peta bulatan untuk ungkapan, satu lagi peta bulatan untuk persamaan. Okey. Di atas meja ini ada 6 keping kad di mana setiap kad itu ada persamaan dan juga ungkapan. Baik. Jadi saya akan minta murid-murid untuk menyatakan okey, di manakah kedudukan kad itu harus dilekatkan pada peta bulatan. Okey. Jadi Azhar, ada tugas sikit ni, boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh cikgu. Apa saja saya akan buat cikgu? Akan angkat kad itu sekeping demi sekeping dan tunjukkan pada murid. Baik. Okey, kita minta murid siapa nak jawab dulu. Dan murid akan bagi tahu di manakah kedudukan kad itu harus dilekatkan. Baik. Nanti Azhar akan tolong lekatkanlah. Boleh cikgu. Dan bagi jawapan yang betul, kita hadiahkan bintang itu kepada mereka
dicatat penghargaan. Itu dia. Inilah function ataupun fungsi bintang Bintang kan bersinar. Kita akan lihat siapa yang mengutip bintang paling banyak. Baik, itu dia. Kita nak tunggu sampai ke akhir rancangan. Siapakah yang bakal menjuarai? Menjuarai. Okey, baik cikgu. Yang akan kumpul bintang paling banyak lah. Okey, jom cikgu. Kita nak mulakan aktiviti kita, cikgu. Baik. So, saya akan ambil satu. Boleh ambil satu dan tunjukkan kepada murid-murid. Dan kita akan minta mereka jawab lah. Baik, boleh cikgu. Saya jampi dulu cikgu. Yang mana kita nak ambil? Saya ambil yang ni lah. Tengah-tengah. Okey, bacakan punya tu. Okey, ini ditulis 7x tambah 6. 7x tambah 6. Okey, jadi murid-murid di talian, siapa nak jawab? Baik. Open Open dah cikgu. Ramai nak jawab tak? Alamak. Jadi saya serah pada Azhar lah pilih. Alamak. Okey. Kalau saya pilih perempuan, orang kata saya bias. Kalau saya pilih lelaki pun bias juga cikgu. Macam mana ni cikgu? Okey, kita angkat tangan sekali lagi Jatuh tangan dulu. Semua turun tangan dulu. Turun tangan dulu. Okey, 1 2 3. Okey, baik. Adri, silakan Adri. Saya cuba ya. Baik. Saya rasa saya akan letak di ungkapan. Ungkapan. Anda yakin dengan jawapan anda? Anda yakin? Saya yakin. Soalan bernilai 1 bintang. Tepat sekali, betul ungkapan. Betul cikgu? Betul. Alright. So saya letak kat ungkapan cikgu. Ungkapan, ya. Boleh. Okey. Itu dia. So betul ungkapan. Boleh bagi bintang dia satu. Kita bagi bintang dekat Adri satu. Tahniah Adri. Kutip lagi banyak bintang lepas ni Pagi-pagi dah dapat bintang. Okey, ada 1 bintang untuk Adri. Seterusnya cikgu, saya ambil. Okey, baik. Yang seterusnya 6P tolak 1. 6P tolak 1. 1, 2, 3. Siapa nak cuba? Okey. Sakinah tadi cikgu. Sakinah. Silakan Sakinah. Sakinah kena buka mic. Saya akan letakkan di... Letak di mana? Saya rasa saya akan letakkan di ungkapan. Ungkapan. Tepat sekali Azhar. Tepat juga. Sakinah. Itu dia. 1 bintang untuk Sakinah cikgu. 1 bintang lagi untuk Sakinah. Ini dahsyatlah belajar cikgu. Semua nak bintang. Oh, semua nak bintang. Okey, baik. Alright. Seterusnya kita ada lagi 4 cikgu. Ada 4 lagi. Yang lain jangan sedih dulu. Yang lain jangan sedih dulu. Okey, yang seterusnya 2 tambah X sama dengan 8. Betul cikgu? Betul. 2 tambah X sama dengan 8. Siapa nak cuba? Okey. Silakan. Siapa nak try? Okey. Muna cikgu. Siti Nur Munawwarah. Okey. Silakan Siti. Saya rasa saya akan letakkan di persamaan. Persamaan. Tepat sekali Azhar. Tepat sekali juga. Wah, tak ada yang salah ni. Setakat ni tak ada yang salah. Kita macam menunggu yang salah dah cikgu kan. Okey, so Muna kita bagi dekat Siti cikgu Siti. Baik. Okey, itu dia. Semua dah dapat 1 bintang ni. Kita ada lagi 3 cikgu. Ya. Okey, 5A kuasa 3 tolak 4. Betul tak cikgu saya baca? 5A kuasa 3 tolak 4. Baik. Siapa yang nak cuba untuk menjawab? 5A kuasa 3 tolak 4. Katakan. Alamak, siapa cikgu? Saya nampak tadi Anissa Nur Kristina. Okey, Anissa Nur Kristina, silakan. Silakan Anissa. Apakah jawapannya? Adakah ungkapan atau persamaan cikgu? Ya, betul. Jawapannya nampaknya Anissa Nur Kristina macam ada gangguan sikit cikgu. Ada gangguan sikit. Boleh ke Anissa? Kita jampi sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, baik. Kalau boleh tak Anissa Nur Kristina? Kalau mungkin kawan-kawan yang lain nak bantu. Mungkin kawan-kawan lain boleh bantu. Siapa yang nak bantu tadi? Siapa yang angkat tangan tadi? Tu. Khairul. Baik, Khairul, silakan Khairul. Apakah jawapannya Khairul? 5A kuasa 3 tolak 4. Di ungkapan. Saya rasa saya akan letakkan kat itu di ungkapan. Ungkapan cikgu. Tahniah, tepat sekali. Tepat sekali Khairul. Baik, kalau macam ni macam mana cikgu kita nak bagi markah ni? Kita bagi pada Khairul lah Bagi pada Khairul lah. Okey, baik. So Khairul mendapat 1 bintang. Okey. Ada lagi 2? Lagi 2. Jangan sedih dulu. Okey, seterusnya Y tolak 3 sama dengan 9. Betul tak cikgu saya baca? Y tolak 3 sama 9. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Siapa yang nak cuba untuk menjawab persoalan ini? Sila. Adam Haikal. Baik, Adam. Silakan Adam.
Apakah jawapannya? Saya rasa kad itu perlu diletakkan persamaan. Persamaan, cikgu. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya Allah, pandai-pandailah pelajar-pelajar cikgu. Saya kena percaya cikgu, mereka yang berada di rumah pun sedang menjawab juga, cikgu. Betul. Kan? Baik. Semua nak bintang. Semua nak bintang. Baik. Kalau kita tengok Adam dapat 1 bintang. Okey, lagi satu soalan last. Adakah mereka yang belum dapat bintang, Anissa ataupun yang lain akan menambah lagi 1 bintang? K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Betul tak, cikgu? Betul. Baik. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan, Sakinah. Ataupun mungkin kita beri peluang sekali lagi. Maaf, Sakinah, kita beri peluang sekali lagi kepada Anissa Nur Kristina ke? Boleh? Cuba. Boleh, cikgu? Okey, mungkin Anissa Nur Kristina cuba. Peluang kedua kita beri. Kan. Anda tiba lagu nyanyi lagu peluang kedua pula. Okey. Masih tak dengar suara dia. Anissa Nur Kristina boleh? Dah unmute mic ke? Mungkin ada masalah. Nampaknya masih ada masalah. Tak apa, jangan risau. Kita banyak lagi perjalanan kita. Okey, silakan Sakinah tadi. Silakan Sakinah. Sakinah cuba, Sakinah. Saya akan letakkan kad itu di persamaan. Persamaan, tepat sekali. Tepat sekali. Nampaknya Sakinah mendahului dengan 1 bintang berbanding rakan-rakan yang lain semua dapat 1 bintang sahaja. Manakala Sakinah sudah memiliki 2 bintang. Itu dia. 2 bintang untuk Sakinah. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Baik. Terima kasih, Azhar. Okey, kita dah selesai melihat murid-murid kita meletakkan kad di ungkapan dan juga kad untuk persamaan algebra. Baik. Tapi apakah perbezaannya tu? Jadi, mari kita tanya murid-murid talian. Baik. Okey, siapa nak cuba? Terangkan kepada cikgu di sini apakah perbezaan di antara ungkapan dan persamaan. Sana. Silakan. Adri, cikgu tadi. Adri. Silakan, Adri. Adakah ini akan dapat bintang juga, cikgu? Boleh juga. Okey, baik. Silakan, bintang Adri. masih banyak kat saya ni. Saya rasa ungkapan tak ada persamaan. Persamaan tak ada sama dengan. Ya. Okey. Tepat sekali. Betul. Betul, cikgu. Kita lihat kat situ ungkapan tak ada simbol sama dengan tu. Baik. Manakala persamaan ada simbol sama dengan. Tahniah, Adri. Okey. 1 bintang lagi untuk Adri. So Adri menyamai kedudukan dengan Sakinah dengan masing-masing 2 bintang. Baik, alhamdulillah. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Silakan, cikgu. Baik. Tadi perbezaan di antara ungkapan dan persamaan. Baik, kita lihat seterusnya. Baik. Okey, di sini ada contoh lagi. Untuk persamaan, ada X tambah 5 sama dengan 8. Baik. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Kita ada 3N tambah 1 sama dengan 6N. Persamaan seperti di atas. Okey, seperti ini. Dikenali sebagai persamaan linear. Okey. Kerana kuasa pemboleh ubahnya adalah 1. Okey. Mari kita lihat lebih lanjut. Baik. Apakah ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Baik. Okey. Katalah diberi persamaan X tambah 5 sama dengan 8. Baik. Macam manakah yang dikatakan ianya merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Baik, Azhar, ada 3 ciri, Azhar. Baik. Pertama adalah ia mesti ada satu pemboleh ubah. Kita lihat kat sini, kita ada huruf X ni kan? Baik. So, mewakili satu pemboleh ubah lah. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada kuasa bagi X itu adalah 1. 1. Okey. Cuma nak bagi tahu di sini, kebiasaannya 1 itu tidak ditulis. Kalau kuasa 2, kuasa 3 kita nampak jelas ditulis. Tapi kalau kuasa 1 biasanya tak ditulis. Jadi murid-murid mesti faham bahawa apabila nak jumpa pemboleh ubah yang macam tu, okey, ada kuasanya, iaitu kuasanya adalah 1. 1. Okey. Yang ketiga kita ada kesamaan. Ada simbol kesamaan ini. Jadi inilah 3 ciri yang menunjukkan bahawa persamaan itu merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, Azhar. Baik, untuk ciri-ciri persamaan linear ini, adakah mesti ada ketiga-tiga ciri ini ataupun cukup dengan salah satu daripada ciri ini dah dikira sebagai persamaan linear, cikgu? Mesti ada ketiga-tiga sekali. Mesti ada ketiga-tiga sekali. Baik. Terus ya. Baik, cikgu. Baik. Bagaimana pula dengan yang ini? Saya bagi contoh yang ini kan. X tambah 5 sama dengan 8. Bagaimana pula dengan 2P tolak 3Q sama dengan 8? Baik. Mari kita tanya murid-murid kita di talian. Alright. Bintang masih banyak lagi. Bintang ada lagi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, Sakinah, silakan. Silakan, Sakinah. Saya rasa persamaan ni ialah persamaan dalam 2 pemboleh ubah sebab dekat persamaan tu ada 2 huruf. 2 huruf yang sama ke atau berbeza, Sakinah?
Yang berbeza. Ya, tepat sekali. So persamaan dengan dua pemboleh ubah. Ya, yang ini kita gelar dia sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kerana kita perhatikan kat sini, kita ada satu huruf P dan satu lagi huruf Q. Baik. Dua pemboleh ubah yang berlainan. Maka ini dipanggil sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik. Yang ini kita panggil dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik. So satu bintang lagi untuk Sakinah, cikgu. Baik, tahniah Sakinah. Nampaknya Sakinah berlawan meninggalkan Adri. So mendahului dengan 3 bintang. Cuma cikgu, saya ada persoalan. Tadi cikgu sebut berkenaan dengan kuasa bagi X ialah 1. Antara ciri-ciri untuk persamaan linear. Bagaimana kalau kita tengok di sini, cikgu ada letak K kuasa 2. Maksudnya tidak mewakili kuasa 1. So ini juga masih dikira sebagai persamaan linear. Macam mana cikgu? Baik, kita akan sentuh selepas ini. Okey, baik cikgu. Itu yang paling penting. Dan bila cikgu sebut macam tu cikgu, tadi Sakinah cakap dia nak minum air kejap lah cikgu. Oh, ya ke? Kita bagi peluang Sakinah minum air dulu. Kita boleh rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih belajar. Topik kita pagi ini persamaan linear untuk subjek matematik bersama dengan Cikgu Azmi. Dan Cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Cikgu, silakan. Baik, terima kasih Azhar. Mari kita pergi ke aktiviti yang kedua. Baik. Okey. Saya dekat sini ada 5 graf. Baik. Dan saya minta murid-murid talian untuk memberitahu kepada cikgu apakah yang dapat dilihat di graf inilah. Baik. Kita ada yang pertama, kita ada X sama dengan 4. X sama dengan 4 dan ada graf terhasil di sini. Baik. Jadi siapa nak cuba? Baik. Silakan. Siapa yang nak cuba? Silakan. Sakinah, cikgu. Sakinah, silakan Sakinah. Saya nampak satu garis lurus yang menegak. Betul, satu garis lurus yang menegak. Tahniah Sakinah. Satu bintang, okey. Sambil-sambil cikgu terus mengajar cikgu. Kita teruskan lagi. Baik. Kita ada yang kedua, ada Y sama dengan 4. Ada graf terhasil kat sini. Siapa nak cuba? Graf kedua. Siti, silakan Siti. Siti Munawwarah. Ya, silakan Siti. Saya rasa graf ni lurus tapi dia melintang. Lurus melintang. Tepat sekali. Tahniah Siti. Satu bintang untuk Siti, cikgu. Teruskan lagi, kita ada persamaan seterusnya. Y sama dengan 2X tambah 8. Baik. Ada graf terhasil kat sini. Okey, Adam. Silakan Adam. Adam tak bincang dah. Silakan Adam. Apa yang saya dapat lihat ialah satu garis lurus dalam keadaan sending. Garis lurus keadaan sending. Betul. Tahniah. Betul, tepat cikgu. sekali. Alright. Satu bintang untuk Adam. Garis lurus. Okey, seterusnya kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3. Siapa nak cuba? Silakan. Adri. Adri, silakan. Silakan Adri. Yang saya dapat lihat kat graf tu, saya nampak satu garisan yang melengkung seperti huruf U. Melengkung seperti siapkan huruf U. Okey, boleh terima. Boleh terima, cikgu? Boleh. Okey, baik. Satu bintang untuk Adri. Melengkung Baik. Tahniah. Seterusnya kita ada Y sama dengan X kuasa 3 tambah 1. Anissa cuba. Okey, Anissa silakan. Cuba Anissa silakan. Anissa. Saya nampak garisan itu membengkok seperti ular. Seperti ular. Seperti ular. Okey. Boleh terima lah. Boleh terima, Boleh cikgu. terima sebab Baik. dia bengkok macam ular dan kita boleh anggap macam seperti huruf S. Baik, akhirnya Anissa. Anissa dapat Dapat bintang, dapat cikgu. bintang juga. Baik. Baik. Jadi daripada graf yang dipamerkan tadi, apa yang dapat kita simpulkan hasil daripada aktiviti itu? Yang pertama adalah persamaan linear merupakan persamaan yang menghasilkan garis lurus. Baik. Itu persamaan linear. Kedua, persamaan linear boleh terdiri daripada satu atau dua pemboleh ubah. Baik. Dan yang ketiga, kuasa pemboleh ubah bagi persamaan linear adalah satu. Itu tiga syarat. Baik. Baik. Ini adalah perbezaan di antara persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan persamaan tak linear. Okey. Ini nak menjawab soalan Azhar tadi. Okey, baik. Kita ada contoh sini X sama dengan 4. Baik. Okey.
Dan di mana garisnya akan menghasilkan garis lurus yang menegak. Satu lagi kita ada Y sama dengan 6. Baik. Garis lurus yang melintang, memotong pada paksi Y. So kita ada X tolak 10 sama dengan 3X. Baik. Masih lagi garis lurus. Cuma dekat sini kita perhatikan ada 2X di sebelah kiri satu, kanan satu. Baik. Yang ini masih lagi dipanggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Kerana yang X ini masih lagi kuasa 1. Okey. Dan yang X itu boleh dipermudahkan sebenarnya. Okey. So okey. maksudnya bukanlah kata dua pemboleh ubah cikgu Bukan. Okey, baik. Okey. Persamaan tak linear contohnya macam tadi. X kuasa 2. Okey, baik. Tolak 10 sama dengan 3. Baik. Graf yang akan terhasil adalah graf yang melengkung. Okey. Macam Baik. Azhar tanyalah. Yap. Okey. Seterusnya kita ada 3H kuasa 3 Baik. tambah 4 sama dengan 10. Sama dengan sifar. Baik. Jadi, graf yang terhasil juga melengkung seakan bentuk huruf S. Baik. Jadi, ini perbezaan antara persamaan linear dalam satu pemboleh ubah Baik. dan persamaan tak linear. Baik. So maksudnya dia masih persamaan, cumanya tinggal linear dan juga tidak Ya, linear. betul. Okey, Tepat baik. sekali. Saya faham cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, kita pergi seterusnya kuis. Okey. Alright. Baik, ini peluang untuk murid-murid kumpul bintang lagi. Baik. Terangkan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Baik. Soalan yang pertama kita ada 3X tambah 2 sama dengan 5. Siapa nak cuba? Silakan. Wah, itu dia. Khairul dah angkat tangan awal lagi cikgu. Soalan tak habis baca lagi. Okay, baik, silakan Khairul. Silakan Khairul. Cuba Khairul. Saya rasa jawapannya ya. Okey, kenapa ya Khairul? Saya rasa jawapannya. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah Baik. iaitu X dan kuasa bagi X ialah 1. Tepat sekali ya. Tepat cikgu Betul. So Khairul Okey, kita bagi ini satu. dipanggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana pemboleh ubah ada X 1 dan kuasanya adalah 1. Baik. Okey, soalan Tahniah, B. Khairul. P tolak 4Q sama dengan 6. Siapa nak cuba? Anissa, silakan Anissa. Anissa, silakan. Salah. Salah. Wah, Okey. marah betul tu, marah betul. Kejap saja. Tiba-tiba salah. Okey, kenapa salah Anissa? Baik. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Ya, tepat sekali Wah, Anissa. Anissa Tahniah. bangkit cikgu, Dia sedang bangkit mengejar. baik. Ya, jadi ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana Baik. kita lihat kat sini ada dua pemboleh ubah yang berlainan iaitu P dan Q. Okey. Maka ini sepatutnya adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah. Okey. Baik, tahniah Anissa. Seterusnya soalan C kita ada 2 kurungan K tolak 7 sama dengan K per 3. Siapa nak mencuba? Adri, Baik, silakan Adri. Adri, silakan. Jawapannya ya. Okey, kenapa ya? Sebab K itu mempunyai satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Okey, tepat sekali Adam. Betul. Baik, itu dia. Semua Okey. berlomba ni cikgu. Okey, ini dikatakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik. Kerana kuasa pemboleh ubah K itu adalah 1. Satu, Tepat itu sekali. dia. Soalan D, kita ada Y kuasa 2 tambah 3Y Baik. sama dengan 1. Siapa nak cuba? Anissa tadi cikgu. Anissa lagi, Oh, Anissa lagi. laju. Pantas. Ini Silakan, Anissa, bergebuk ni, cuba. bergebuk ni. Baik. Dia nak mengejar. Silakan Anissa. Jawapannya salah. Okey, kenapa salah? Kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y Okey. Adalah? Macam mana Anissa? adalah 2. Adalah 2. Betul Azhar Okey. Nampak ni? Okey, macam itu betul. cikgu ajar tadi lah. Jadi ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana kita lihat kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y itu adalah 2. Jadi ini So, bukanlah inilah persamaan tidak linear. Yes. Yeay. Saya nak bintang, pertama saya tak ada cikgu. Okey, baik. Baik, cikgu. seterusnya Azhar, Yep. kita akan pergi kepada bagaimana membentuk persamaan linear Baik. dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan ataupun situasi. Baik. Contohnya yang pertama, kita ada satu nombor ditolak dengan 8. Bakinya 8. Baik. Bakinya 2, maaf. Jadi bagaimana daripada penyataan itu nak tukar kepada persamaan linear. Okey. Nombor ini perhatikan, Baik. kita tak tahu apa nombor tu. Betul. Jadi kita katakan sebagai X. Okey. Yep. Oleh kerana ianya ditolak dengan 8 dan bakinya adalah 2, maka kita akan tulis sebagai X tolak 8 sama dengan 2. Inilah bagaimana daripada penyataan kepada bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik, Pertama. itu dia cikgu. Baik, kita pergi yang kedua. Anis membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya adalah RM7. Jadi saya nak tanya murid-murid Italian. Okey saya apa saya tanya mungkin Adam. Adam Baik. dengar tak? Adam? Silakan Adam. Ingat cikgu. Okey dengar. Okey Adam.
Saya nak tanya Adam, kalau Anis ni dia nak beli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang, agak-agaknya apakah operasi yang sesuai digunakan? Adakah darab, tambah, tolak atau bahagi? Silakan Adam. Operasi yang sesuai untuk penyertaan ini ialah darab. Darab, betul. Darab. Betul, cikgu? Betul. Saya bagi bintang, Boleh cikgu. bagi bintang. Untuk Adam. Okey. Alright. Jadi 5 batang pen, harganya kita akan buat 5 darab Y menghasilkan 5Y. Yap. Okey, Okey. Baik. Oleh kerana Anis ni nak beli pen dan juga buku dengan harga RM7. Baik. Maka operasinya kita akan buat seperti 5Y tambah 300 sama dengan 700. Okey. Okey. 5Y tambah itu cara 300 kiraannya, cikgu. sama dengan 700. Okey, baik. Baik. Cuba lihat kat sini. Yap. Saya tulis itu 300 Okey. dan 700. Okey, kenapa, cikgu? Kenapa? Bagus. Okey, kenapa ya 700? Kenapa persoalannya 300? Kenapa jadi 300? Sedangkan kat sini RM3 kan? Betul, cikgu. Ni ada 300, ini 700. Baik. Pertama adalah setiap sebutan dalam persamaan linear mesti mempunyai unit yang sama, Zahar. Okey, Dia mesti unit yang sama. Sebab tadi kita guna sen kan? Baik. Okey, jadi kita gunakan unit yang samalah. Di mana 300 ini mewakili RM3. Okey, RM3 mewakili 300 sen. 300 sen. Baik. Manakala RM7 akan mewakili 700 sen. Okey, jadi persamaan kita akan buat 5Y tambah 300 sama dengan 700. Baik. Okey. So, soalan yang ketiga, soalan C. Baik. Seutas dawai yang mempunyai panjang XCM perlu dipotong menjadi 6 bahagian yang sama panjang. Setiap utas dawai itu mesti mempunyai panjang sebanyak 5 cm. Jadi saya nak tanya murid di talian. Baik. Siapa nak cuba jawab soalan saya? Saya belum bagi soalan lagi. Okey, Sakinah. Okey, Sakinah, silakan. Sakinah boleh dengar Sakinah? Boleh dengar Okey, Sakinah. Boleh bagi tahu saya, kalau untuk seutas dawai yang mempunyai panjang XCM ni, okey, kemudian ianya perlu pula dipotong kepada 6 bahagian yang sama panjang. Agak-agak Sakinah lah. Apakah operasi yang sesuai digunakan? Adakah tambah, tolak, darab atau bahagi? Saya rasa kita boleh guna bahagi. Ya, tepat sekali. Bahagi. Betul, cikgu? Betul. Itu dia. Jadi dawai yang mempunyai panjang XCM tu nak dipotong pada 6 bahagian, kita sesuai gunakan konsep bahagi. Bahagi. Okey, jadi kita akan buat seperti berikut ya. Yap. X per 6 sama dengan 5. Okey, baik. Baik, seterusnya. Okey, kali ini kita akan tukar sikit. Bagaimana pula membentuk penyataan atau situasi bagi setiap persamaan linear dalam satu formulik ubah yang diberi. Okey. Baik. Kita pergi yang pertama. Kita ada 2X tambah 5 sama dengan 19. Okey, dengan keadaan X ialah suatu nombor. Bagaimana daripada penyataan ini nak tukar kepada bentuk persamaan linear dalam satu formulik ubah. Okey, Okey, jadi kita akan buat. Okey. Kita sebenarnya daripada ini tadi, ini adalah bentuk penyataan. Baik. Penyataan nak tukar kepada bentuk ini adalah bentuk persamaan linear. Baik. Nak tukar kepada bentuk penyataan. Penyataan. Okey. Jadi kita akan buat 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, hasilnya adalah 19. Okey. 2 kali ini maksudnya 2X, kita akan tulis sebagai 2 kali satu nombor. Satu nombor. Baik. Okey, dan ditambah dengan 5, tambah 5 ni kan? Baik. Hasilnya adalah 19. Dan boleh juga kita tukar. Baik. Kita akan tulis 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 bersamaan 19. Boleh juga. Sama juga. Sama juga. Membawa maksud yang sama. Baik, cikgu. Okey. Kita pergi seterusnya. Yap. Kita ada Y tolak 130 sama dengan 24. Baik. Okey. Okey, apakah contoh penyataan yang sesuai bagi mewakili persamaan linear tersebut? Baik. Okey. Saya bagi contoh kat sini. Katalah tinggi Amir adalah 130 cm. Beza tinggi Amir dan abangnya adalah 24 cm. Jadi dekat sini sesuai kita gunakan perkataan beza kat sini, merujuk ada operasi tolak dekat sini. Okey, baik. Okey. Di mana 130 tu adalah mewakili tinggi Amir. Baik. Dan 24 tu adalah mewakili beza antara tinggi Amir dan abangnya, dan tinggi abangnya adalah dalam bentuk Y. Okey. Ini adalah contoh bagaimana kita boleh mewakilkan persamaan linear ke dalam bentuk persamaan. Baik. Ataupun dalam bentuk penyataan. Ya. So, Okay, perlu faham kepada dua situasi tu, cikgu. Ya, betul. Baik. Baik, seterusnya soalan C. Yap. Kita ada X per 4 sama dengan 5. Baik. Okey, ada operasi bahagi sini. Okey.
Jadi contoh pernyataan yang sesuai adalah dalam sebuah bekas terdapat X biji guli. Baik. Ada sebuah bekas, tapi ada guli, tak tahu berapa jumlah dia. Betul. Okey. Kesemua guli itu perlu dibahagi sama banyak dengan 4 orang murid. Baik. Jadi ini akan mewakili yang ni, X per 4 tu. Okey, baik. Okey. Dan setiap murid akan memperolehi 5 biji guli setiap seorang. Baik. Jadi inilah contoh kalau melibatkan operasi bahagi. Yep. Inilah. Okey. Baik. Baik. Kita pergi kuis yang kedua. Okey. Okey, kuis yang kedua Ini untuk kuis yang kedua, cikgu. Ya. Baik, kuis yang kedua ni. Sementara kita nak masuk, sebelum kita nak masuk untuk kuis yang kedua ni, cikgu, kita tengok setakat ni markah yang terkumpul, cikgu. Sakinah ada 5 bintang, Adri 4 bintang, Siti 2 bintang, Khairul 2 bintang, Adam 3 bintang, Anissa 3 bintang. Dan kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Yang mana kita nak masuk kuis yang kedua sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV. Ada hati, KPM. semua jadi. Ada hati, semua jadi. Perebo. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, rakan-rakan saya yang berada di Google Meet pada ketika ini dan juga Cikgu Azmi. Ya. Cikgu, ada hati? Ada hati, semua jadi. Semua jadi. Beremo juga. Ada hati, semua jadi. Baik, cikgu. Saya nampak rakan-rakan kita dah tak sabar, cikgu, sebab ada yang nak kejar bintang ni. Untuk kuis yang kedua. So, saya silakan, cikgu, untuk kita teruskan pembelajaran kita. Baik, terima kasih, Azhar. Kita pergi ke kuis yang kedua sekarang. Baik. Cuma kali ni kita ada roda di sebelah sini. Okey. Roda ni. Siapa yang kena nama dia naik, dialah kena jawab. Okey? Boleh So yang ni maintain 1 bintang ke ataupun 2 bintang, cikgu? 1 bintang lah kot. Kalau saya nak tolong dia orang, kita bagi 2 bintang. Terpulang. Boleh, cikgu? Boleh. Ini last ni. Untuk dia orang pecut dapatkan bintang terbanyak. Baik, cikgu, silakan. Okey, baik. Kita pergi soalan yang pertama Kita ada hasil tambah 8 dan T ialah 10. Mari kita lihat siapakah yang kena. Alright, kita tengok siapa yang kena. Teng. Siapakah? Adri, cikgu. Ya, Adri. Baik. Adri dapat. Okey, silakan Adri. Silakan Adri untuk menjawab persoalan. Hello, cikgu dengar tak? Ya, boleh. Silakan Adri. Saya rasa jawapan bagi soalan nombor 1, 8 tambah T sama dengan 10. 8 tambah T sama dengan 10. Betul. 2 bintang untuk Adri. Sama dengan 10. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Baik, teruskan Soalan yang kedua. Baik. Kita ada 5 didarabkan dengan suatu nombor. Baik. Ialah 20. Kita lihat siapakah yang kena. Jeng. Adakah Khairul atau Adam nampaknya, cikgu? Adam. Okey, silakan Adam. Ya. Saya boleh, cikgu? Ya, silakan. Bagi soalan nombor 2 ni, jawapannya ialah 5X sama dengan 20. 5X sama dengan 20. Ya, tepat sekali. 5X sama dengan 20. Dia. Sebab darab kan? 2 untuk Adam. Baik. Tahniah, Adam. Soalan seterusnya. Kita lihat siapa yang kena. Jeng. Anissa. Baik, silakan Anissa. Silakan Anissa. Sekejap soalan tak keluar lagi. Soalan tak keluar lagi. Macam mana nak jawab? 3x per 12 sama dengan 4. 3x per 12 sama dengan 4. Silakan Anissa cuba. Baik. Hasil darab 3 dan dibahagikan dengan 12 bersamaan dengan 4. Ulang balik Anissa. Hasil darab 3 dan X dibahagikan dengan 12 bersamaan dengan 4. Boleh terima, Azhar. Tepat. Boleh terima? Betul. Hasil darab 3 dan X dibahagi dengan 12. Sebab kita nampak sini ada per 12 kan? Baik. Jadi hasil darab 3 dan X dibahagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 4. Baik, cikgu. Kalau contoh mungkin murid menjawab hasil darab 3 dan suatu nombor, adakah itu dikira juga? Pertama, kita kena declare X ni sebagai satu nombor lah. Okey. Kalau ikutkan tu boleh saja. Boleh ya? Okey, baik, cikgu. Alright. 2 bintang untuk Anissa. Itu saja, Azhar. Itu kuis kedua. Itu kuis saja untuk... Okey, baik. Sebab kita tengok ada lagi 3 nama. Boleh tak, cikgu? Kalau kita tambah sikit, cikgu. Tambah lagi satu soalan. Tambah satu soalan lagi?
Masalah untuk sebab saya nampak tadi macam siapa tu tadi Sakinah macam alamak cikgu kan. Saya dah mendahului tadi cikgu. Okey, baik. Saya tanya siapa Ke Azhar nak pilih? Boleh, saya pilih cikgu. Pilih seorang. Okey. Ke kita boleh pusing lagi tak cikgu? Boleh pusing. Pusing Kita pusing Okey. Tak. Boleh tak kalau persoalannya cikgu yang kat sini kita nak diubahkan dalam bentuk penyataan ataupun situasi? Boleh juga. Boleh juga. Terpulang kat cikgu lah. Okey. Baik, Siti. Baik, Siti. Okey, boleh Siti dengar? Baik. Siti boleh dengar? Dengar Okey. Saya nak bagi contoh. Baik. Dekat peta bulatan tu kita ada 6P tolak 1. 6P tolak 1. Boleh tak Siti cuba buat dalam bentuk ayat? 6P tolak 1. Boleh cuba? Ataupun kita kata sebagai penyataan tadi cikgu lah. Betul. Baik. Silakan Siti, cuba. Jeng. Siti boleh dengar? Ini soalan bonus cikgu. Cuba Siti. 6P tolak 1. 6P tu hubungan dia apa Siti? Mungkin ada gangguan. Siti dengar ke Siti? Cuba. Okey. 6P tolak 1 dibuat dalam penyataan cikgu. 6P hubungan dia apa Siti? Okey. Siti? Tak dapat? 6P. Ada kawan yang lain nak tolong tak? Ada siapa? Adri nak tolong. Adri okey. penyelamat ni. Adri bukan sebenarnya. Dia nak kutip bintang cikgu. Dia tak puas hati ni. Okey, tak apa. Kita silakan Adri cuba. Okey, silakan Adri. Cuba Adri. Bolehnya apa cikgu? Baik, diberi 6P tolak 1. Boleh tak anda tukar dalam bentuk penyataan? Baik. Okey, saya cuba ya. Ya, silakan. Baik. Saya rasa suatu nombor 6 didarabkan dengan suatu nombor tolak 1. Oh, tepat sekali ya. Tepat. Oh, tepat sekali. Hebat. Adri, awak dapat salutasi daripada saya. Salut awak. Tahniah Adri, betul. So, 2 bintang. Boleh. Tak boleh salut saja cikgu kan. Janji bintang kena bagi bintang lah. Baik, itu dia. Apa dia nak bagi dia orang ni? Adri ni memang lumba betul lah cikgu. Ini marah ni. Dia berlumba ni. Baik, kalau kita tengok yang menjuarai ataupun mendahului setakat ini cikgu, yang mana Adri kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bintang. Adri mendahului. Manakala seterusnya Siti ada 2 bintang, Khairul juga ada 2 bintang, Sakinah ada 5 bintang, manakala Adam ada 5 bintang dan Anissa ada 5 bintang. Itu Adri bukan kaleng-kaleng orang kata cikgu. Anissa pun macam tu, dia kejar dia tu. Betul. Awal-awal tadi line walaupun line problem tapi tidak menjadi halangan ataupun tidak menjadi alasan. Yang penting semangat mereka untuk belajar. Betul. Dan saya kena percaya rakan-rakan kita dekat rumah juga menjawab juga cikgu, tapi malangnya kita tak dapat nak dengar. So boleh orang kata cek dengan ibu dan ayah lah kan. Untuk jawapan. Alright. Okey, baik. Disebabkan cikgu, Adri banyak bintang. Dia menjuarai kita punya kuis ataupun program kita pada pagi ini cikgu. Kita nak dengar rumusan sikit. Sebelum cikgu bagi rumusan, kita nak dengar Adri bagi rumusan. Boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Okey, Adri. Silakan bagi rumusan. Apa yang awak dapat sepanjang kita belajar pada pagi ini? Silakan Adri. Pada pendapat saya sangat gembira kerana memahami dan mempelajari lebih dalam tentang topik persamaan linear ini. Okey, baik. Awak cita-cita awak nak jadi apa, Adri? Cikgu. Wah, nampak. Cikgu apa tanya? Cikgu apa? Cikgu Azmi ke? Baik, tapi nak jadi cikgu lah. Satu cita-cita yang sangat mulia, yang sangat baik insyaAllah. Mungkin cikgu, rumusan cikgu terhadap pembelajaran kita pagi ini, yang kita belajar daripada awal tadi sampailah sekarang untuk persamaan linear. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Azhar. Alhamdulillah, kita dah belajar 2 perkara penting pada hari ini. Yang pertama adalah kita dapat mengenal pasti persamaan linear dalam satu formula ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Yang kedua, kita dah belajar bagaimana membentuk persamaan linear dalam satu formula ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Jadi saya harap dengan perkongsian yang ada pada hari ini dapat sedikit sebanyak membantu murid-murid dalam talian ataupun di luar sana untuk menguasai konsep persamaan linear dalam satu formula ubah dengan baik. Dan seterusnya dapat mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan seharian. Semoga anda lebih
mencintai matematik. Dan dalam jiwa anda ada jiwa matematik. Selamat belajar itu semua. dia. Bila ada hati, semua jadi. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan saya di Google Meet kerana bersama dengan kita pada pagi ini untuk subjek matematik dan juga topik kita persamaan linear. Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton dari rumah yang mana pagi ini kita dapat sesuatu moga-moga dapat implementasikan dalam pembelajaran kita di masa akan datang. Jangan lupa temu janji kita teras di TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi hanya di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada hati, bye-bye. semua jadi. Ada hati, semua jadi. Jumpa lagi semua. Matematik merupakan salah satu subjek yang sangat penting. Bagaimana menguasai matematik dengan berkesan? Pertama, fokus dalam kelas ketika guru mengajar. Jangan leka dan berikan sepenuh tumpuan. Kedua, fahami soalan dan kaedah menyelesaikannya. Matematik sangat mudah dan menyeronokkan jika kita faham langkah demi langkah untuk menyelesaikan soalan. TV yang telah menyediakan platform untuk murid-murid belajar secara langsung dengan guru-guru yang sangat berpengalaman, kreatif, inovatif untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Kita maklum dalam suasana mereka tidak dapat belajar secara bersemuka dengan guru-guru, maka ruang inilah yang sangat-sangat berguna untuk mereka memperolehi ilmu pengetahuan melalui pengajaran yang telah diatur oleh guru-guru untuk mereka mencapai ataupun memperolehi ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam semua bidang yang telah diaturkan oleh kementerian. Didik TV KPM